Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam bahagia, salam malam minggu. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar saudara semua sihat walafiat dan sentiasa bahagia bersama keluarga. Apa khabar saudara Syah Ibrahim? Saudara Ibrahim Cik Muda, waalaikumsalam. Saudara Fuwi hampir sabar malam bersama dengan kita. Terima kasih. Thank you Fuwi. Saudara Samsul Anwar, saudara Rahimah Manap, saudara Mizi Aziz. Mizi sihat ya. Semoga keluarga dalam keadaan terpelihara dan bahagia. Mizi ya. Tak balik kampung ke? Saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Zubir Zahari, saudara Abdul Hadi Sharif, 4 tulang kering, Nana Razali. Apa khabar Nana? Rubidin. Tentulah Rubidin hadir bersama dengan pasangannya ya. Saya mendoakan agar Ruby sentiasa bahagia. Saudara Haji Azhar Abdul Manaf, saudara Muhammad Fuad, saudara Alfian Yaakob, Alfian Openg Temu, Safrul Iman, Muhammad Idris. Teman-teman yang dengar suara saya dengan jelas atau tidak? Kalau jelas sila bagi tahu jelas. Kalau tidak lari daripada Instagram lah nampaknya ya. Saudara Openg Temu, Hashim Atan, Nur Zahirah, Yahya Abu Hashim. Apa khabar ya? Nantilah kalau kesempatan kita makan nasi wangge di Ipoh ya. Baik, saudara yang tak sempat saya santuni satu persatu saya santuni anda usai pencerahan saya malam ini. Baik saudara, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada hari ini. Hari ini tanggal 28 Ogos, itu hari Sabtu. Hari ini hari Ahad lah. Hari Ahad 29 Ogos kan? 29. Terlajak juga, maklum sajalah, biasa saudara. Dan saya melihat di musim-musim kita menanti perayaan Hari Kemerdekaan yang 1-2 hari aja lagi ni, virus corona masih terus mengganas saudara. Kerana semalam walaupun ada penurunan, semalam 22,070 orang yang dijangkiti oleh virus corona, tetapi hari ini masih lagi angkanya 20,000, iaitu 20,579. Mengakibatkan angka terkumpul mereka yang dijengah oleh virus corona adalah 1,706 orang, 1,706,089 orang yang dijangkit oleh virus corona, dan mengundang kematian hari ini sejumlah 285 orang warga kita yang tewas kesan daripada jangkitan virus corona, menjadikan jumlah kematian sudah pun mencapai ke angka 16,087 orang. Ini bukan satu angka yang sedikit saudara. Kerana itu saya sentiasa berpesan, sentiasalah kita menjaga kebersihan diri. Sentiasalah kita menjaga kebersihan diri. Tak tahulah apa nak jadi dekat dapur tu, perempuan gamaknya dia orang protes saya lah tu. Saudara ya. Dan dalam keadaan begini, saya mengharapkan kita jagalah keluarga kita. Dan laporan di negeri-negeri Perlis nampaknya ada sedikit penurunan. Daripada 98 orang, hari ini susut kepada 56. Begitu juga di Kedah. Tapi angkanya masih banyak lagi saudara ya. Semalam 2,162, hari ini 1,755 orang. Di Pulau Pinang juga susut daripada 1,920, tapi bukan ramai sangat ya, masih lagi angka ribuan. Iaitu Pulau Pinang hari ini mencatatkan 1,378 orang. Dan di Perak ini ya, Mikema ni, masih lagi terus mencanak naiknya. Semalam 1,061. Hari ini di Perak mencatatkan jumlah jangkitan adalah 1,208 orang. Tetapi bagaimanapun kita nampak ada kelegaan di Selangor. Sebab Selangor semalam dia susut daripada 6,000 kepada 5 daripada di Selangor daripada 5,800 mana ni Selangor daripada 5,814 dia susut kepada 4,591. Begitu juga di wilayah Persekutuan, daripada 1,111 orang, hari ini jumlah jangkitan di wilayah Persekutuan adalah 680 orang. Di Putrajaya kekal 48 orang, semalam 48. Di Negeri Sembilan juga nampak gayanya ada penurunan, ada sedikit susut. Semalam 345, saudara Rosli Hashim, saudara Sabarudin, Rahayati, saudara Aizihan, Zaitun, Rajani. Di Negeri Sembilan semalam 345, hari ini 329.
Tetapi di Melaka nampak gayanya tinggi, saudara. Melaka meningkat, ya. Saya tak tahu bagaimana, negeri kecil, rakyat tak ramai, tapi jangkitannya ramai. Sebab semalam dah cantik dah, daripada 589 disusut kepada 269. Tapi hari ini naik kepada 639. Di Johor nampak gaya tak banyak berubah. Semalam 1896, hari ini 1852. Tetapi di Pahang masih lagi saya lihat nampak peningkatannya. Saudara Syafri Zairi, kenapa tu? Ada kenuri ke? Tak adalah, kadang keluarga datang. Biasalah tu bila dah ramai, saudara, ya. Di Tengah, di Pahang, daripada 739 meningkat kepada 800, daripada 579 kepada 839. Di Terengganu juga ada peningkatan daripada 739 kepada 789 warga yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Kelantan, Mek. Aduh, gapo lagu tu, Mek. Cik, abai-abai, sains-sains belaka. Gaponya demo ni? Sebab semalam 1289 dan hari ini meningkat kepada 1316 orang. Ini di Kelantan, warga Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona, mengakibatkan jumlah terkumpul di Kelantan adalah 74,739 orang warga Kelantan yang telah dijangkiti oleh virus corona. Di Sabah ada susut tetapi masih lagi 2,000, ya saudara. Semalam 2,834, hari ini 2,578. Tapi Labuan alhamdulillah masih lagi kekal single digit, daripada 5 kepada 2 orang saja jangkitan. Tetapi di Sarawak terus lagi meningkat, saudara. Daripada 2 hari lepas 2,224, saya melihat bahawa peningkatan di Sarawak begitu ketara sangat. Sebab daripada 2024 dia naik 2,224, kemudian dia naik 2,427 dan hari ini 2,522. Pola di Sarawak adalah pola peningkatan. Jadi warga di Sarawak harus berhati-hati, ya, dalam musim-musim sebegini. Itulah, saudara, dan jumlah untuk bulan ini sahaja, bulan Ogos, pada tanggal 29 Ogos hari ini, saudara, jumlah warga kita yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun mencapai ke angka 592,817 orang. Sedangkan bulan lalu cuma 361,293. Gamak-gamaknya menjelang merdeka nanti lebih daripada 600,000 lah warga kita yang dijengah oleh virus corona, saudara, ya. Saudara Syafri Zairi, terima kasih. Saudara Halim, begitu juga dengan saudara Manap. Saudara, dalam kesempatan ini saya ingin juga membawa berita duka bahawa seorang teman kita, seorang pejuang kita di Sabah, saya ingin menyampaikan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Datuk Seri Panglima Haji Lajim Haji Ukin yang bertarung dengan jangkitan virus corona. Akhirnya beliau tewas juga dan kembali ke rahmatullah pada jam 6.40 pagi tadi di hospital di Kota Kinabalu. Bagaimanapun jenazah Allahyarham telah pun disemadikan di kampung Kebatu, Beaufort. Allahumma firrahu warhamhu wa'afihi warfu ahun. Bersamalah kita doakan dan kita sedekahkan Al-Fatihah untuk pejuang kita di Sabah, Allahyarham Datuk Lajim Haji Ukin, agar rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersama berdoa, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya dan terimalah segala amal ibadatnya dan berilah rahmatmu serta kesejahteraan-mu serta tempatkanlah Allahyarham di kalangan orang-orang yang kau kasihi. Saudara, sebagaimana yang saya katakan bahawa hidup ini pertemuannya, pertunangan hidup adalah kematian. Semoga ahli keluarga arwah yang ditinggalkan tabah menghadapi situasi dan bersabar dengan kedugaan besar ini, saudara, ya. Baik, kita berbicara sedikit tentang tazkirah singkat. Saudara, dari hadis Hasan, ini hadis sahih, saudara. Riwayat Imam Al-Tirmizi menyatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, kasihanilah kamu kepada 3 golongan manusia, iaitu
ada pihak merasakan ia merupakan situasi yang paling tidak disukai oleh baginda Rasulullah. Itu pertama, orang yang dulunya mulia tapi sekarang menjadi hina. Mungkin kerana kesombongannya, kerana keangkuhannya, jadi ujungnya sikap-sikap yang tidak baik, akhirnya dia menjadi orang yang paling hina di mata masyarakat. Kedua, kata sabda junjungan, orang yang dahulunya kaya raya sekarang menjadi miskin. Ini disebabkan akibat tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Dan waktu dia kaya raya, dia bakil dan suka menunjuk-nunjuk, sombong, angkuh. Akhirnya Allah SWT menarik segala kesenangannya dan menjadilah ia miskin papa kedana. Dan golongan ketiga ini yang paling dibenci oleh Rasulullah, iaitu orang yang berilmu. Orang berilmu yang boleh dipermainkan oleh orang yang jahil, yang memiliki kekuasaan. Dan ini bertepatan dengan ada satu hadis lagi, iaitu sunnah Rasulullah. Katanya, jangan sesekali kita izinkan ulama mendatangi umarah kerana untuk mengejar kekayaan. Imam Syafi'i menyatakan bahawa sehina-hina ulama adalah ulama yang sentiasa berkeliaran di pintu istana para pemimpin yang jahil serba zalim. Jadi kerana itulah agama mengajarkan kita untuk menggunakan kehidupan kita untuk agama, bukannya menggunakan agama untuk mencari kehidupan. Ini saudara, sebenarnya ini nota ini saya agak ketawa juga. Alah, kiriman tazkirah seperti ini dikiriman daripada seorang warga PAS. Mungkin dia marah sangatlah. Dia kata tadi dihantar oleh seorang warga PAS Akar Umbi. Mungkin dia bosan dengan sikap lebay-lebay yang bermain dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dan mereka sanggup menjadi penunggang agama hanya untuk mencapai matlamat dan cita-cita politik mereka. Saudara, bagaimanapun, ambillah ini sebagai iktibar pada kita agar setiap apa yang dilafazkan, apa yang diunjurkan oleh baginda Rasulullah SAW menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, saudara, ya. Jadikan ini tauladan yang baik, dan jadikan pegangan pada kita supaya kita sentiasa berada dalam keadaan rahmah. Ingat, saudara, negara rahmah, ummah pasti sejahtera. Baik, saudara, saya juga ingin memberi membaca kiriman mutiara kata kita, kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Ni kawan saya, dia cikgu pencen. Hibil, terima kasih kerana sudi menghantar saban hari lah menghantar mutiara kata. Katanya, satu teladan bernilai 1000 kali berbicara. Ya saudara, satu teladan itu bernilai 1000 kali berbicara. Ini juga pernah dilafazkan oleh pemimpin di negara barat, itu Gladstone. Saudara, jadi saya harap anda semua bahagia dapat mengambil iktibar daripada bicara mutiara kata kiriman saudara Hibil. Semoga beliau sentiasa sihat dan sering mengirimkan kepada kita kata-kata yang menarik, ya saudara Iha Ghazali, Ranisteh, Aziz, Metri Fasola, Menteri pula saya ni, ya saudara tim Sarawak, tim Sarawak dengan Sayud Yusof Bidin. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, pastilah negara kita akan menuju kemuflisan. Saudara Syarifah Kolan, Mak Saban, saudara Yahya bin Adun, ini yang masuk dalam Instagram. Kita berharap besok teman-teman yang meminta pengeluaran wang simpanan pekerja mereka mencapai matlamatnya, dan permohonan moratorium dengan bank dapat terlaksana dengan baik. Tidak lain tak bukan adalah untuk menyantuni kehidupan kita. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini adalah antara realiti dan kehendak hati. Ini realiti dan kehendak hati, dua benda yang berbeza. Kita mahukan sesuatu tapi tak dapat. Tapi realitinya begini. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Saudara, ya. Kata Pak Nazil, lahir di Kedah, asalnya Jawa. Rasa rindu, leluhur dicari. Leluhur ni keturunan, saudara. Pemerintah sudah hilang wibawa.
dirosak individu mementing diri. Jadi akhirnya negara kita ini diperintah, dipimpin, wibawa pemimpin itu rosak kerana adanya individu yang mementingkan diri. Itu santunan Pak Nazil. Kemudian kata Pak Nazil lagi, sungguh keletah Puteri Mak Yam diberi lepat, berhenti bebelan. Pengganti pemerintah cap ayam, Sayugia dapat merancak keadilan. Jadi beliau, kalaulah pengganti pemerintah itu diganti dengan pemimpin cap ayam katanya, macam manalah kita boleh mengharapkan keadilan itu dirancakkan. Itulah maksud Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Indah bahasanya, cara beliau mengirim pantunnya, dan beliau menyindir dengan jelas supaya kita mendapat sedikit fahaman. Saudara Solman Kamil, saudara Muhammad Zulkifli, saudara Alias, saudara Kekanda Zainal, apa khabar? Saudara Adnan. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya perlu memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam YouTube ataupun channel-channel yang lain, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan dan culipan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan ataupun setiap komen kesan daripada suntingan anda itu, kerana saya tidak ada berkemampuan untuk melihat ataupun memastikan bahawa benda itu betul dan sebagainya. Dan saya amat berharap kalau nak gunakan culipannya, gunakanlah sepenuhnya. Saudara, jangan digunakan sekerat-sekerat. Jadi lain maksudnya. Dan ini saya nak jelaskan lagi adalah pencerahan politik mengikut pengetahuan saya daripada apa yang saya dapat daripada bacaan saya dalam media sosial, daripada media arus perdana, daripada berita-berita dan daripada teman-teman yang sempat menghubungi saya berbicara tentang suasana politik. Prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kita adalah warga cinta damai yang menyantuni harmonis bangsa kita. Saudara, jadi saya harap kalau saudara nak komen, gunakanlah bahasa yang baik. Janganlah guna bahasa-bahasa yang tak sebetulnya. Baik saudara, dalam situasi kerajaan 69 ini saudara, keluarga 69 ini, saya agak terperanjat. Walaupun berkali-kali kita menyiarkan tentang berlakunya pengurusan mayat-mayat di hospital di Kelantan khusus saudara, di mana mereka mengenakan bayaran terlalu tinggi kerana masih ada pihak tertentu mengenakan caj tayamum jenazah COVID-19 melebihi kadar yang diizinkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Maik. Jadi kadar yang dikenakan katanya adalah antara 1,300 dan 1,600. Ini saya merasakan caj ini adalah melampau, terlalu melampau dalam orang kesusahan, orang dalam kesedihan. Jadi orang kehilangan keluarga, mereka menimba keuntungan. Sedangkan kadar yang diluluskan ataupun ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan sebelum ini adalah RM200 saja, saudara. Dan walaupun ada juga kalangan sukarelawan, beberapa kumpulan sukarelawan yang pergi ke hospital yang ingin membantu, rupanya mereka dihalang. Ini mengikut Tengku Haris Team Ventures. Kata Tengku Haris dan Tengku Aziz, caj bayaran mahal ini masih berlaku walaupun Mike telah keluarkan arahan. Jadi masa musim pandemik ini, kita menghadapi masalah, warga menghadapi masalah. Jadi tidak seharusnya mereka dikenakan caj yang sedemikian. Tapi bila ada kumpulan sukarelawan nak membantu, tak dibenarkan, tak diizinkan. Jadi seperti seolah ada sindiket. Sindiket yang mengaut keuntungan daripada kejadian malang bagi sebuah keluarga. Itu kalau satu keluarga, enggak seorang. Bagaimana kalau keluarga itu terpaksa dikuarantin, mungkin ada keluarganya yang terpaksa ditahan, yang ada positif dan sebagainya. Bagaimana dia nak melunaskan wang sejumlah RM1,600 itu? Jadi saya mengharapkan pimpinan di Kelantan khususnya harus selesaikan masalah ini. Jadi sebab saya dapat juga komen-komen daripada teman-teman, dia kata Menteri Kesihatan Islam, Menteri Kanan Agama Islam pun orang Islam. Kerajaan Kelantan ni kerajaan Kelantan, kerajaan Islam. Abu Mak dah keluar arahan. Sepatutnya ada pemantauan. Jadi Majlis Agama Islam Kelantan perlu ada pemantauan di setiap hospital untuk memastikan bahawa perkara ini tak berlaku. Itu keadaannya saudara, ya.
Jadi keadaannya saya bersimpati lah dengan warga kita yang mengalami kemalangan tetapi dikenakan bayaran sebegitu. Ini bukan dah jatuh di timpa tangga saudara. Ini mereka menghadapi musibah dan ditimpa lagi oleh pokok. Tersepuklah kawan tu. Jadi kepada mereka, janganlah cari keuntungan daripada hasil penderitaan orang lain. Hari ini juga saya ketawalah sebab saya tengok akhirnya Peguam bela Datuk Seri Najib telah pun menghantar writ saman kepada Wan Saipul Wan Man. Barulah kena buku dengan ruas. Selama hari ini kamu merasakan kamu hebat. Kerana hari ini melalui peguam Tetuan Syafiq Eko, saman pemula telah pun dihantar kepada Wan Salaman yang menjadi ketua penerangan, kononnya pakar-pakar untuk daripada parti PBM. Tunggulah nasib anda, banyak sangat cakap. Jadi kali ini kena buku dengan ruas. Apabila dia menuduh bahawa kononnya Najib cuba mempengaruhi Perdana Menteri dan sebagainya, ini keadaannya yang tak sepatutnya. Saudara, kita ni kalau mahkamah tu biarlah mahkamah memutuskan, buat apa kita nak komen, nak tunjuk hebat. Ini kali ini kena buku dengan ruas. Kalau yang file saman itu adalah Syafiq Enko, bagi saya malahan Syafiq Enko mohon supaya kenapa beliau tidak boleh dipenjarakan. Ini keadaan saudara. Untuk warga Selangor saudara, saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah wang RM1,000 kepada mangsa-mangsa yang dijangkiti oleh virus corona. Tak kiralah sama ada yang berlaku kematian ataupun yang disahkan positif COVID-19. Mereka boleh berjumpa dengan pegawai ini yang jaga ni ialah Esko Kebajikan, Esko Kesihatan dan Kebajikan Perbadanan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud. Insentif pakej rangsangan Selangor prihatin fasa kedua itu khusus untuk warga Selangor ataupun yang sudah bermestautin di negeri Selangor melebihi 5 tahun. Jadi kalau saudara tinggal di Selangor lebih daripada 5 tahun, saudara layak untuk, kalau ada keluarga yang dijangkiti oleh virus corona, layak untuk mendapat permohonan. Jadi katanya sehingga kini baru 349 permohonan saja dan 195 orang saja baru diluluskan kerana kerajaan negeri telah pun memberi peruntukan yang besar. Jadi jumlah permohonan agak sedikit, mungkin kerana kerajaan negeri menghadapi kekangan untuk mendapatkan data pesakit yang tertakluk. Jadi itu anda bolehlah membuat permohonan melalui www.selangorprihatin.com. Ambil internet, guna internet melalui internet anda. Sila sekali saya repeat, www.selangorprihatin.com. Jadi masukkan nama saudara, mungkin segala penjelasan keluarga saudara yang dijangkiti oleh virus corona kerana kerajaan negeri Selangor ada memberi peruntukan. Terima kasih Datuk Amiruddin. Kalau anda begitu, rakyat suka. Saya tak ambil kisah walaupun beliau daripada parti keadilan ke dari parti mana pun, kalau beliau menyantuni rakyat, saya perlu memuji. Jangan kita orang kata main sembrono, tak betul ya. Kalau yang betul kata betul. Kalau yang tak betul kita song-song. Begitu juga saya agak gembira sebab semalam menurut Yang Berhormat Perdana Menteri, beliau sedang pun mengarahkan pihak berwajib untuk mengkaji agar anggota tentera kita dapat diberi bayaran pencen. Kerana selama ni anggota tentera mereka yang berkhidmat kurang daripada 25 tahun, mereka cuma mendapat bayaran sagu hati. Sebab itu ramai anggota tentera kita yang berkhidmat tak sampai 25 tahun, dia pergi kursus jadi sebagai juru kimpalan lah, kursus macam-macam. Tetapi dia cuma dapat wang sagu hati saja. Tapi Yang Berhormat Perdana Menteri sedang memikirkan, mungkin waktu beliau menjadi Menteri Pertahanan, beliau sempat berfikir atau memikirkan bahawa tentera ni perlu juga diberi pencen. Kerana jasa mereka besar, saudara. Mereka berkorban. Mereka mengorbankan tenaga, keringat, darah dan air mata. Malahan ada yang nyawa demi untuk mempertahankan kedaulatan bumi kita ini. Sewajarnya tentera kita ini diberi imbuhan sebegitu, diberi pencen. Jadi saya mengharapkan Yang Berhormat Datuk Isyamuddin yang kini menerajui Kementerian Pertahanan, laksanakanlah
Dia Perdana Menteri dah bercakap. Kalau selama ini Perdana Menteri tak bercakap, jadi sekarang ni Perdana Menteri dah kata ada pencen, buatlah kalah. Jangan biarkan anggota tentera kita terbiar. Ramai saudara. Sebab itu apa yang berlaku di Selangor, di Kuala Lumpur baru-baru ini, ada anggota tentera kita yang terpaksa tinggal bersama keluarganya, duduk di bawah kolong. Kita tidak mahu melihat negara kita tidak reti menilai tentang perjuangan para pejuang bangsa kita. Saudara. Dan saya melihat juga, saudara, ada kiriman daripada seorang pelayar, iaitu saudara Jamil Amin. Dia bertanya dan menzahirkan kebimbangannya tentang kedudukan ekonomi negara kita. Katanya baru-baru ini Menteri dari Perikatan Nasional menyatakan syarat-syarat baru untuk program My Malaysian Second Home. Ini program MM2H ni adalah satu program yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib. Kita menarik orang-orang yang kaya raya daripada luar negara berada dalam negara kita ini, bolehlah duduk tinggal jadikan negara kita sebagai dia punya second home. Jadi boleh beli, boleh menyewa ataupun beli hartanah. Mereka boleh berbelanja, tapi ada syaratnya. Mesti ada kewangan yang kuat, yang kukuh. Bukan beban pada negara, tapi mereka datang sini boleh berbelanja. Dan ini adalah untuk merangsang ekonomi kita. Jadi menurut saudara Jamil Amin, dia kata dalam suasana ekonomi yang murung, apakah syarat-syarat yang diperketatkan ini wajar? Jadi dari golongan warga asing MM2H ni, mereka ramai berpendapatan tidak akan menyambungi visa MMS2 mereka. Dan keadaan ini akan menjejaskan bukan saja perusahaan besar, tetapi banyak peniaga-peniaga kecil, seperti peniaga-peniaga warung makanan, macam-macam lah perniagaan. Jadi beliau minta saya beri pencernaan berhubung tentang keadaan ini. Memang saya bersetuju ini akan memberi impak yang negatif pada ekonomi kita. Jadi haraplah Menteri Ekonomi ni kena tengok balik lah. Dah dapat balik jawatan sebagai Menteri Ekonomi, Tok Pa, kena buat kerja lah balik, kena fikir balik MMS ni. Jangan dibiarkan keadaan begini. Orang yang kaya lari, sudahlah pelabur lari. Jadi orang kaya yang ada kat Malaysia ni, mereka boleh berbelanja di negara kita ini, akhirnya mereka juga lari. Akhirnya meninggalkan negara kita dalam keadaan yang terkontang-kanting. Kita memerlukan sokongan ekonomi. Jangan letakkan syarat yang bukan-bukan. Tetapi dalam meletakkan syarat itu, asalkan jangan tidak sampai menggadai kita punya kedaulatan bumi merdeka ini, saudara. Itu kiriman, dan hari ini saya ketawa besar. Saya amat ketawa, tiba-tiba seorang timbalan menteri, inilah saya kata kadang-kadang cap ayam lah ni. Seorang timbalan menteri, dia boleh berkata bahawa dia minta kalau boleh, melalui satu kiriman daripada laman My Netizen, dia kata kerajaan harus mempertimbangkan kebenaran menanam tanaman hemp dan juga pokok ketum. Astaghfirullahalazim. Timbalan menteri bagi cadangan sebegitu, suruh tanam pokok ketum pula tu. Jadi kerajaan izinkan, sedangkan ketum ini digunakan saya tak tahulah kena kedudukan undang-undangnya, tapi ketum ini telah pun disediakan sebagai antara ubat yang buat orang lalu. Memang ada orang mengatakan ketum ini boleh jadikan ubat untuk COVID-19, tetapi Kementerian Kesihatan masih belum membuat kenyataan sejauh mana keberkesanan tentang air ketum ini untuk merawat COVID-19. Tapi bila timbalan menteri, dia timbalan menteri, kau nak bercakap apa, buat apa kau nak kerajaan, kau berada dalam kerajaan. You are a part of the government. Bercakap je lah dengan menteri awak. Saya tengok Datuk Zaidi Zainul ni kadang-kadang mungkin dia minum air ketum ke maknya. Dia tak tahu dia itu timbalan menteri, dia sebahagian daripada kabinet. Tak payahlah nak minta. Saya kadang-kadang saya gelak lah dia orang ni. Ini yang bila orang kata menteri cak ayam, orang marah. Sebab dia kata cadangan dan permintaan itu perlu dibincang bagi mengetahui sama ada Malaysia boleh mengambil langkah sama seperti Thailand dalam isu ketum dan hemp. Iyalah, benda yang okey tu okey lah, tapi kita tahu anak-anak muda kita ambil air ketum ni untuk lalu. Macam dia orang buat ni sikap cium gam. Jadi takkan kita nak biarkan generasi kita generasi ketum. Apa kelas lah kamu ni, ya Allah. Baik, saudara, kita masuk dalam sekarang ni antara realiti dan kehendak hati. Ini pencerahan yang benar. Saya nak bagi tahu kepada saudara, tenang, buka pindak minda anda, sebab saya memberi pencerahan ini tidak untuk melobi ataupun memaksa apa-apa. Ini kerana sekarang ni saudara, kita kena terima hakikat.
kerajaan yang diisytiharkan oleh Datuk Ismail Sabri sebagai kerajaan keluarga Malaysia. Ramai orang mengatakan kesan daripada pembentukan kabinetnya seramai 69 orang adalah kerajaan 69. Keluarga 69 kata Piramli. Tak tahulah apa nak jadi. Tapi kena lihat ya saudara, banyak orang mengatakan kenapa UMNO menyokong. Sebenarnya dukungan UMNO terhadap pelantikan Yang Amat Datuk Seri Ismail Sabri sebagaimana yang diputuskan melalui mesyuarat Majlis Tinggi, walaupun telah menimbulkan pelbagai persoalan hingga menuduh UMNO sudah U-turn dan sebagainya, tapi kena ingat saudara, sebab malam saudara Datuk Lokman ada memberi penjelasan yang begitu jelas, banyak dia bagi tahu bahawa sebenar-benarnya sebagaimana yang saya katakan, bahawa dalam keadaan hari ini UMNO ni parti yang minoriti, kita bukan dominan. Jadi kalau nak membentuk kerajaan, terpaksalah cari orang yang nak bersama dengan kita. Tak boleh nak buat suka hati. Sebab tu saya, kalau tanya dengan saya secara peribadi, saya lebih suka tak payah kita campur. Kita terus tangani sebagai parti pembangkang. Tapi mungkin pimpinan UMNO melihat bahawa kalaulah ini kita tak campur tangan, kita tidak mengizinkan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, mungkin kerajaan ini jatuh ke tangan Parti Keadilan dan juga DAP. Sedangkan ini adalah tuntutan Perhimpunan Agung UMNO. No PKR, no DAP, no PBBM. Jadi kalau Presiden UMNO tidak menyekat keadaan itu, maka Presiden UMNO kena lagi. Sedangkan waktu kita nak tarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional, tarik sokongan kerjasama dengan PBBM, lunyai Presiden kena maki. Akhirnya pada awal Ogos lalu berlaku pun kena maki juga. Dan akhirnya timbul dapatlah balik kerajaan ini dipimpin oleh UMNO. Tetapi pimpinan itu bukan sesuatu yang masak, saudara. Bukan sesuatu yang kita bukan berada pada kedudukan sebagaimana yang dulu-dulu. UMNO itu dominan. UMNO parti yang kalah. Saya nak menjelaskan kepada saudara, UMNO parti kalah. Kalau kita tak buat ini menyokong Datuk Ismail Sabri, maka sudah pasti jatuh ke tangan parti DAP, PKR dan Amanah. Itu kita kena ingat saudara. Saya bukan U-turn, tapi kita harus melihat antara realiti dan kehendak hati kita. Kehendak hati kita kerja kuatlah supaya dalam pilihan raya akan datang kita boleh menang. Selagi kita tidak mendominasikan suasana politik, kita cuma ada 42 kursi saja, 42 ahli parlimen. Yang lompat-lompat dulu, masa pilihan raya dulu, kita ada 79. Ini kita kena letakkan kesalahan kepada anggota parlimen UMNO yang melompat, menjadikan kita jadi jumlah kecil. Kalau kita kekal dengan 79, ahli-ahli parlimen itu hari kekal bersama-sama dengan UMNO, dan kita menjadi pembangkang untuk sementara, dan kita susun barisan kita, bila berlaku permasalahan dalam Pakatan Harapan, tentulah UMNO dengan 79 kursi itu menjadi sebahagian agak dominan. Tapi bila keadaan sekarang ni kita jadi kecil, kita sudahlah jadi tak cukup numbers, kita menjadi kecil kepada 42. Dalam keadaan begitu, daripada 42 ini kita juga dalam keadaan yang tak menentu. Tinggal 38, 33, itu keadaannya saudara. Jadi saya mengharapkan agar kita berlapang dada kena fikir, tengok. This is the reality yang kita hadapi semua. Jadi sifir mudahnya dalam tempoh 20 bulan mendatang ini, UMNO mesti diperkukuhkan. Kedudukannya mesti diusahakan untuk menjadi dominan, bagi membolehkan pembentukan kerajaan yang lebih stabil dan tidak seperti hari ini. Ini kuncinya ada pada warga UMNO. Walaupun kita sekarang ni Perdana Menterinya daripada Datuk Ismail Sabri, tetapi kita bukan dominan. Sebab itu saya melihat saudara, sebelum pembentukan kabinet, ini saya buat kajian saya sendiri, bacaan saya, sebelum pembentukan kabinet, Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Lim Guat Eng, Tuan Haji Mat Sabu daripada parti PKR, Keadilan dan DAP. Ini sejajar dengan sahutan dulu Yang Mulia Tuan Agong mahukan adakan ceasefire supaya tidak terus bertembung parti-parti politik. Itu satu. Dan saya yakin inilah juga yang cuba dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri, menyantuni unjuran
ataupun cadangan daripada mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin yang mahukan supaya adanya wujudnya bipartisan party dalam politik kita ini. Dan tetapi saya bila tengok benda dia, kalau nak wujudkan bipartisan pasti akan ditolak. Sebab bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, nothing less. Either you give me to be the Prime Minister, or tak ada apa-apa. Jadi sebab itu Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri tidak dapat mengutarakan bipartisans. Cuma okeylah, adalah satu bentuk perjanjian, bukan CSA saja ya, bukan confidential ini perjanjian bersama, tak ada. Jadi hanya untuk bab kata Datuk Anwar Ibrahim, dia tidak akan menyulitkan perjalanan sidang parlimen. Itu saja, tak menyulitkan tidak berarti bahawa dia tidak akan melakukan tindakan membawa usul tak percaya. Jadi sebab itu, suka tak suka, Datuk Ismail Sabri terpaksa melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin dahulu, iaitu scheme of thing. Jadi terpaksa ambil balik. Kena ingat saudara, beliau menjadi Perdana Menteri dengan dukungan sejumlah 114 ahli parlimen. UMNO cuma ada 38. Dapat DAP, ada MCA dan MRC. Jadi sedangkan kumpulan sana ada 71. Jadi terpaksalah dilayan. 71 itu termasuk daripada PAS semua. Jadi sebab itu, walaupun dia tahu, saya berkeyakinan waktu beliau memberi briefing atau penjelasan dalam Majlis Tinggi UMNO, itu tentulah dia akan menyentuh persoalan ini, memberi penjelasan kenapa dia terpaksa. Ini keadaan sekarang ni, sebagaimana saya katakan, Datuk Ismail Sabri dengan kedudukan 42 kursi ataupun 38 kursi nak bentuk kerajaan, ini orang yang kalau saya kata orang yang tak ada, we cannot brain. Takkan you 38 kursi nak bentuk kerajaan? You bukan dominan. Kumpulan sana 71 orang. Kumpulan Datuk Seri Anwar Ibrahim 39. DAP 42. Kumpulan daripada Pakatan Harapan ada 90 lebih. Takkan 92 ni. Jadi UMNO kena berebut kerusi bandar dan PAS PBM. Itu saudara, ini saya akan cuba santun ni nanti. Jadi itu tentang apabila kita berlaku pilihan raya saudara. Siap, saya nak jelaskan keadaan. Jadi dalam keadaan begitu, suka tak suka, itu yang saya katakan, kedudukan Datuk Ismail Sabri seperti orang cekik tulang. Ditelan mati mak, di luar mati bapak. Jadi dia terpaksa memilih apa choice yang dia ada. Apa lagi? Apa harapan dia ada? Nak minta Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Lee Goh Eng untuk mengadakan bipartisan, ditolak. Jadi dia kata kita tak akan menyulitkan, bolehlah kerjasama, tapi bukan bipartisan. Jadi itu bipartisan ini adalah unjuran yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin sewaktu saat-saat akhir beliau mengambil keputusan meletakkan jawatan. Ini tak terlaksana. Dia cuba nak laksanakan, tahulah Anwar Ibrahim. Tahulah, takkan saudara dia nak terima jawatan sebagai menteri ke timbalan Perdana Menteri. Sebab itulah dalam ni Datuk Ismail Sabri masih lagi mengosongkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. So nothing less pada dia. So apa choice yang dia ada? Jadi terpaksa patah balik ke belakang menggunakan scheme of thing. Tawar, janji. Jadi terpaksalah dibentuk balik kabinet ini walaupun keluarga 69. Dia tahu benda ni ada masalah. Rakyat akan marah. Tapi mereka yang memang kita tahu tak perform, terpaksa dia ambil juga. Ia mengecewakan rakyat, dia tahu. Jadi nak buat macam mana? Takkan nak tak, sebab itu dari awal saya katakan sebaik mungkin tak payah ambil. Jadi tak payah pening kepala. UMNO susun dia punya ketumbukan untuk kita bertarung dalam pilihan raya akan datang. Tapi tak tahulah, mungkin dia memikirkan kalau dia tak ambil susah juga, katanya orang lain yang pegang tianggul. Jadi alasannya bukan alasan kerana jadi kerajaan ada duit. Kadang duit tak ada dah sekarang ni. Nak hambur kepada pengundi, nak hambur pada pengikut, nak bagi wang apa semua. Negara ekonomi dalam keadaan yang begitu mengudum. Saudara, cuma yang boleh sebab dia sebagai Perdana Menteri, dia berada dalam kedudukan pegang tianggul. Kalaulah tianggul dipegang Tan Sri Muhyiddin, kita tak tahulah segala helah politik dan sebagainya. Kalau pimpinan parti yang tak sama dengan kita, maka tentulah mereka akan melakukan berbagai helah politik. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ni, selaku naib Presiden UMNO,
Jadi helah politik ini tidak akan dilakukan. Jadi adalah sedikit keberuntungan. Cuma dari segi itu. Tetapi saya melihat walau macam mana begitu agak sukar kalau warga UMNO tidak mau berubah. Kalau pimpinan UMNO, kalau Presiden UMNO tidak mau melakukan satu bentuk regenerations ataupun satu perubahan secara drastik. Pimpinan-pimpinan yang ada sekarang ini, yang setakat cap ayam, yang menjadi parasit pada parti-parti kita ni, perlu disingkirkan. Tapi sekarang ni sudah ada pula gerombolan mahu menukar jawatan Presiden. Kerana mereka merasakan kedudukan mereka tergugat. Jadi mereka meletakkan harapan pada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, yang kononnya untuk dilagakan menjadi Presiden. Kalau Datuk Ismail Sabri jadi Presiden, maka mereka akan selamat. Bukan mereka saja selamat, saudara. Ahli-ahli parlimen daripada PBM, ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang melompat pun juga akan selamat. Kerana itu akan diambil kira oleh beliau sebagai mengenang jasa. Ini terpulang pada warga UMNO. Kalau ahli UMNO nak tengok bahawa nak terima balik segala katak-katak, segala berudu-berudu, segala ini pacat-pacat yang melompat keluar daripada UMNO ni untuk kembali balik dalam UMNO, maka kalaulah ada pertandingan Presiden yang mahu dipercepatkan. Sebab itu kalau kita lihat dari segi logikanya dikekalkan Kementerian Dalam Negeri Datuk Hamzah dengan Nasir Ismail. Jadi kalau tak ikut nanti mungkin ROS sampai tindakan dan sebagainya. Mungkin, tak tahulah, saya tak tahu. Tapi anggapan saya bahawa mereka akan kerjakan Zahid. Datuk Seri Zahid Hamidi akan dikerjakan sehabis mungkin untuk dijatuhkan. Kerana kejatuhan Datuk Seri Zahid Hamidi akan memungkinkan segala katak-katak yang melompat ini untuk kembali masuk balik ke rumah UMNO. Segala parasit-parasit itu berada dalam UMNO. They don't care. Mereka tidak peduli soal maruah UMNO. Mereka tidak peduli soal perasaan ahli-ahli warga UMNO yang dikecewakan. Pada mereka masih hendak berkuasa. Dan kalau ini berlaku, mereka yang berada dalam parti PBM, seronok. Ini harapannya. Sebab saya katakan sekarang ni, mereka sudah kehilangan punca. Presiden mereka dah tak ada kuasa. Tan Sri Muhyiddin, saya dah cakap berkali-kali, seandainya Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Parti Pribumi Bersatu ni royuk. Itu pasti. Nak apa lagi? Tetapi mereka sekarang ni bergantung pada baju dan seluar Datuk Ismail Sabri. Bergayutlah mereka ini. Dan kalau Datuk Ismail Sabri pula berada di anjung kuasa di tingkat 38 sebagai Presiden, dan mereka ini diberi peluang lagi, saya tak tahu apa nak jadi lah. Ini pandangan saya, saudara. Ini saya katakan, ini pandangan politik. Dan mereka-mereka yang melompat, ramai yang melompat, dan mereka merasakan kukuh balik lah. Sebab itu perlu disingkirkan Datuk Seri Zahid Hamidi, perlu disingkirkan Datuk Seri Zahid Hamidi pada Datuk Seri Najib, dan pimpinan orang lain perlu disingkirkan. Sedangkan saya bertiap-tiap malam menyatakan Datuk Seri Zahid perlu melakukan satu islah kepimpinan, satu reformasi ataupun islah untuk melihat pemimpin-pemimpin UMNO masa depan ini di kalangan anak muda, ataupun pemimpin baru yang terhindar daripada segala aktiviti yang tak korup, yang bersih. Kalau tidak, nanti kita akan mempunyai calon-calon UMNO yang comot, yang rakyat akan melihat tidak bersih. Kalau ini berlaku, maka parti macam PKR, ini Amanah, DAP, mereka dengan mudah akan mengambil alih. Saudara yakinlah, ini telahan saya, ini bacaan saya. Kalau kita salah bawa, betul saudara Wadana tolak PBM dan PAS, masukkan PKR, DAP dan PAN dalam kerajaan UMNO. Ini juga bagi saya tidak perlu berlaku. Kita boleh lakukan selepas pilihan raya nanti. Sebab kita dah buat keputusan, no PBM, no PKR, no DAP. Terus Presiden kena tuntas, Mas berani, ada kekuatan untuk tidak lagi bersekongkol, dan kita bertanding secara anak jantan. Asalkan wira-wira kita yang akan kita turunkan bertanding nanti adalah di kalangan ahli-ahli UMNO yang bersih, muka-muka baru, bukan semestinya anak muda, yang bersih. Mungkin timbalan ketua bahagian yang selama ini dinafikan peluang mereka, mungkin juga ketua pemuda, mungkin juga ketua puteri, mungkin ketua wanita yang mempunyai latar belakang pendidikan yang hebat. Saya jangan lupa ini. Sebab itu saya kata ini pencerahan politik. Saya melihat UMNO sekarang ni kalau tidak mahu melakukan islah daripada sekarang,
Saudara bersedialah bahawa kita akan ditelan oleh mereka. Dan UMNO akan terus menjadi sebagai parti yang lebih kecil daripada ada sekarang ni. Kalau kita menurunkan orang yang, saya tak nak sebut nama lah saudara, tapi yang sekarang ni bergayut dengan apa Datuk Seri Sarawak Sabri, mengharapkan supaya kalau beliau jadi Presiden UMNO, kalau beliau jadi Perdana Menteri, maka mereka tidak akan ditinggalkan, mereka tidak akan dicicirkan. Habis tu Datuk, nak apa sekarang ni? Nak apa sekarang ni? Kukuhkan parti, wujudkan persatuan saudara Amran. Ini yang saya katakan tiap malam. Dan kita harus memberi tekanan pada Presiden. Pilihan raya akan datang, kita mesti menurunkan calon-calon yang benar-benar berwibawa. Jadi dalam keadaan begitu, tak apalah, kita biarlah Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tak ada masalah. Dan Datuk Zahid Hamidi pun bukan orang yang tamak, gelojoh, hendakkan sangat jawatan Perdana Menteri, hendakkan jawatan Perdana Menteri, tak ada, dia tak mau. Dia nak membersihkan diri dia. Dalam keadaan begitu, biarlah dia pimpin parti. Jadi parti dengan kerajaan, dua perkara yang berbeza. Jadi bila sampai musim pilihan raya nanti, UMNO bertanding dengan wajah baru, dengan tenaga baru. Saya yakin kalau itu boleh dilakukan. Tapi kalau dengan ada muka-muka yang ada sekarang ni, saya minta maaf lah saudara. Suka tak suka, kita terimalah hakikat. Sebab itu saya melihat tindakan Datuk Ismail Sabri itu benar, betul, bukan tak betul. Bila dia memilih untuk ambil jawatan sebagai Perdana Menteri, supaya tidaklah kembali balik Pakatan Harapan 2.0. Kalau Pakatan Harapan 2.0, di situ ada DAP, di situ ada PKR, di situ ada Amanah, dan kekhawatiran kita, apa yang kita alami yang lalu. So sekarang ni beliau ambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri, tetapi menjadi PN 2.0. Cuma yang saya katakan, yang mana lebih mudarat besar? Apakah kita mengizinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kumpulan Pakatan Harapan memerintah, mudarat besar atau mudarat kecil? Ataupun Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, walaupun ada lagi segala kata-kata berudu, segala sampah sarap itu, tapi itu bukanlah mudarat besar. Sebagai Perdana Menteri, beliau boleh menangani. Tetapi dalam keadaan begini, saya selalu katakan, jika sesuatu tidak dapat terlaksana, usaha untuk menangani virus corona ini tidak dapat tercerna dengan jelas, UMNO harus memikul tanggungjawab ini. Saudara, ini harus diterima sekarang. Sekarang ni UMNO pun dah ditelan oleh PBM. Betul, saudara Pok Chan. Saya bersetuju dengan pandangan saudara, saudara Azmi, saudara Zaihan. Sekarang ni pun memang UMNO dah ditelan dengan PBM. Dari dulu kita ditelan oleh PBM kerana adanya petualang-petualang parti yang sanggup melompat, yang bekerjasama dengan mereka. Dan impian PBM tidak lain tidak bukan adalah untuk melenyapkan UMNO. Ini kena jelas, saudara. Jangan kita alpa, jangan kita leka. Saya tidak redha melihat UMNO ini terhapus daripada muka bumi ini. Parti yang begitu lama berjasa. Yang korup pemimpinnya, yang perangai berudu, perangai kata, yang melompat sana, melompat sini, itu antara sebahagian pemimpinnya. Mereka tidak amanah, mereka meletakkan kepentingan diri mereka. Kita, warga akar umbi, kena buka minda kita. Okey, sebab itu saya katakan, warga akar umbi kalau didatangi oleh wakil-wakil daripada puak-puak yang sekarang ni bergayut dengan Datuk Ismail Sabri, mencari upaya untuk menyingkirkan presiden, kita kena pertahankan. We have to fight for this, just for the sake of the survival of UMNO, demi untuk mempertahankan UMNO. Soal Datuk Ismail Sabri nak jadi Perdana Menteri, carry on, tak ada masalah. Kalau UMNO menang pun, dia nak jadi Perdana Menteri, teruskanlah juga. Cuma kita tidak mahu lagi mereka menjadi wakil kepada UMNO ini adalah orang-orang yang korup, adalah orang-orang yang tidak ada jati diri, yang tak ada kekuatan, yang cepat sangat. Bila tengok saja lambaian, scheme opting, melompat. Nah, ini kena ingat. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Saudara Zulkifli Mansur. Dia kata sebab itu UMNO perlu hadir dengan tagline yang baru. UMNO menggunakan dalam PRU akan datang, iaitu 3R. Apa dia? Iaitu reunite the people, ataupun kita menyatukan semula rakyat. Kedua, re-energize, ataupun memperkukuhkan jati diri, tambah tenaga, dan reshape strategi, ataupun merombak semula kita punya landscape UMNO ni. Dengan 3R ini, saya bersetuju dengan pandangan Saudara Zulkifli Mansur bahawa UMNO perlu melakukan
Jadi saudara ikan darat, lebih baik bersama musuh dari bersama dengan pengkhianat, Datuk. Saya setuju. Saya bersetuju pandangan saudara. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, mana mudarat lebih? Kita kena cari. Dalam keadaan sekarang ni, kita ni boleh ibaratkan makan hati, berulam jantung lah saudara. Betul, kita ni duduk nak buat macam mana? Kalau hidup kalau sebuah rumah tangga ni, kita ni macam bermadu lah saudara. Mereka sedang hebat, berpesta dengan jawatan sebagai menteri. Besok jam 2.30 petang, ahli-ahli parlimen yang telah dilantik 69 orang tu akan mengangkat sumpah sebagai menteri. Saudara. Dan kita kena ingat saudara, kalau mereka gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab, UMNO akan terpalit. Kalau kita nak sokong pun, kalau yang ada tu saya rasa tak tahulah. Saya gayat bahawa UMNO ni mampu untuk mencipta satu keberlainan dalam kepimpinan. Sebab cuma bezanya dulu waktu Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, kita adalah berada di sudut anjung kuasa di Sri Perdana. Saat itu kita duduk tepi-tepi je. Cuma kali ini kita berada di tengah-tengah anjung kuasa dan berada dalam keadaan penguasaan. Dan saya amat mengharapkan agar Datuk Ismail Sabri tidak bergopoh-gapah dan tidak mudah dipengaruhi oleh puak-puak katak segala parasit-parasit ini dengan acuan mereka untuk menjahanamkan kerusi Presiden UMNO. Kerana kalau berlaku pertembungan, akan berlaku perpecahan dalam parti. Bila berlaku perpecahan dalam parti, maka yang menang siapa? Dalam keadaan sekarang ni, bak kata Yang Berhormat Datuk Mak Hassan, antan dalam antan belaga, yang kenyangnya ayam. Saya selalu mengatakan, jong pecah, you yang kenyang. Sebenarnya mereka juga suka. Sebab itu saya ambil tindakan yang dilakukan oleh Majlis Tinggi UMNO, memecat seorang esko pemuda tu, jelas satu tindakan yang baik. Sebab ada pun duduk jadi duri dalam daging buat apa? Tujuannya memecah belah kan? Mengadu domba kan? Datuk Syamuddin nak lawan, Datuk Ismail Sabri nak lawan, Khairi Jamaluddin nak lawan. Sampai bila UMNO berterusan berada dalam suasana yang tidak tenteram? Sedangkan jangan lupa, seburuk-buruk you can say anything lah, katalah apa pun pada Presiden UMNO. Saya masih lagi menghormati beliau. Kerana di tangan beliau, walaupun kita sebagai parti pembangkang, kita menang 7 pilihan raya kecil. Di tangan beliau memimpin UMNO, maka orang sudah mula ada segan dan silu. Waktu UMNO dipandang tak ada nilai, kita dah kalah. Alih-alih kita melompat, dah tak ada harapan untuk UMNO. Beliau membina UMNO ini dengan segala usahanya. Orang kata apa pun. Dan di tangan beliau juga bahawa akhirnya UMNO kembali di anjung kuasa Sri Perdana. Kena terima hakikat. This is the reality, saudara. Dan beliau tidak meletakkan kepentingan diri. Kalau dia letak kepentingan diri dia, itu hari Dr. Mahathir kata, ikut kita lah, bubarlah UMNO. Tak adalah kes mahkamah pun. Dia tidak, bagi dia demi untuk mempertahankan kesucian UMNO, martabat UMNO. Tak apalah kalau aku jadi korban, kalau kamu mampu mengorbankan aku. Tapi yakin aku, kita ada Allah SWT, kita ada Tuhan. Sebab itu kesnya akan berjalan. Tapi saya melihat puak-puak ni yang suka mengadu domba, mau melihat supaya bawang katalah jatuhkan Zaid Hamidi, tenggelamlah UMNO. This is the thing yang kekhawatiran saya. Bila kumpulan Datuk Zaid Hamidi, akar umbi menyokong beliau. Takkan kita nak tengok presiden yang mampu. You kena ingat saya bahawa UMNO ni dah nowhere. Saya bukan nak membela beliau, tetapi kita melihat dari segi fakta. Dah tidak langsung dihormati oleh orang. Saat UMNO nak pakai baju UMNO pun tak berani pergi Kuala Lumpur. Hinanya parti UMNO ni di mata mereka. Jadi beliau berusaha untuk mempertingkatkan kembali. Dan bila adanya pilihan raya kecil, kita berjaya menang 7 pilihan raya. Bukan dia nak letak orang dia. Tidak ada pun kita letak. Malahan macam saudara tengok pertandingan di Tanjung Piai, letakkan MCA. Bagai nak rak dia kena maki. Tapi yang penting matlamat. Dalam politik, it is what is kita punya matlamat. Kita tidak mahu matlamat menghalalkan cara yang bukan-bukan. Dengan segala pembohongan, segala tipu helah, tak nak. So, di akhirnya, UMNO dilihat kembali disegani oleh lawan dan kawan. Dalam keadaan begitu, bila berlaku langkah Sheraton, dia kata, okey, kalaulah waktu itu, Datuk Sri Zahid kata, no, kita tak support siapa-siapa. Takkan terjadi Tan Sri Muhyiddin je Perdana Menteri. Kita ingatkan Tan Sri Muhyiddin ni bekas orang UMNO dan apa semua, adalah
timbang taranya pada UMNO? Tidak. Sedangkan kita menuntut supaya diadakan pilihan raya umum. Jangan lupa saudara, matlamat Datuk Seri Zahid Hamidi, dia nak lain tak ada, pilihan raya umum. Sebab itu kita bagi jeda waktunya. Pertemuan dengan okey Tan Sri, you jadi Perdana Menteri, tapi dengan syarat pilihan raya umum mesti diadakan selewat-lewatnya dalam bulan Ogos. Ada jeda waktunya. Dan sekarang ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, kita juga minta. Saya yakin tentulah Presiden UMNO akan minta. Sebab itu beliau membuat pengumumannya waktu pembentukan kabinet. Dia mengatakan bahawa dalam jeda waktu selama 21 bulan dah ada jelas. Dalam tempoh 21 bulan kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum. Ayuh, this is the time, saudara. Perdana Menteri dah bagi tahu. Kalaulah Perdana Menteri itu orang lain, tak boleh nak laksana. Mulalah bagi tarik tianggul ke kiri, tianggul ke kanan. Macam mana kita nak skor? Saudara, jadi saya melihat, saya bukan apa, sebab saya dengar semalam apa penjelasan Datuk Luqman Adam. Dia membuat perumpamaan macam apa rumah panjang, tuai rumah tu daripada Tan Sri Muhyiddin diganti dengan Datuk Seri Sabri. Tapi dalam rumah tu adalah orang macam Azmin Ali dan sebagainya. Itu realiti politiknya. Jadi sekarang ni dia terpaksa telan. Telan dulu. Biarlah orang nak kata apa pun. Yang penting UMNO mesti dipertahankan. Yang penting UMNO mesti diselamatkan. UMNO tak ada dosa. Yang berdosa pemimpin. Yang lari lintang pukang setengah dari pemimpin UMNO. Yang mengecewakan warga UMNO, yang mengecewakan rakyat adalah pemimpin, bukan parti. Dasar UMNO jelas, dari rakyat untuk rakyat. Jadi pemimpin yang kita nak cari sekarang ni. Sebab itu bila 2-3 malam dulu saya dah kata, kita ni umpama mencari antah di dalam lesung padi. Bukan senang saudara. Dan sekarang ni di tiap-tiap bahagian sepatutnya mencari siapa calon pemimpin. Tak usah pedulilah ketua bahagian yang ada sekarang ni. Tapi kalau ketua bahagian yang ada sekarang ini perform, menjaga rakyat dengan baik dan dihormati oleh masyarakat dan menjalankan tugas dengan baik, orang ni kena dipertahankan. Tetapi kalau yang dah ciput-ciput ni, kita tak payah lagi lah. Sebab dah lama sangat kamu berada di anjung kuasa di rumah UMNO ni. Sudah-sudahlah. Kita tak mahu lagi orang melihat menyertai UMNO ini sebagai memasuki ladang untuk menimba kekayaan. UMNO sepatutnya memberi kekayaan kepada warga bangsanya. Kalau saudara lihat dari sisi sejarah daripada zaman Tun Razak khususnya, sebab itu apa yang dilakukan Datuk Najib itu ada similaritinya. Zaman Tun Razak diwujudkan dasar ekonomi baru. Lain tak ada adalah untuk memberi kekayaan negara ini, kek ekonomi ini dikongsi oleh warganya. Jadi sebab itu ada dasar ekonomi baru. Tetapi dasar ekonomi baru ini dikhianati sebagaimana saya katakan melalui dasar pensuasaan. Cuba diperbaiki oleh Datuk Seri Najib. Sebab itu beliau membuat PEN Borneo lah, buatkan nanti satu Malaysia, bagi bantuan bila melihat warga masih lagi sukar dan sebagainya. Tapi beliau dijatuhkan. Beliau dijatuhkan oleh siapa? Saudara sendiri tahu, tak payah nak sebut nama lah. Saya menyampah nak sebut nama sesuatu tu. Apa yang dilakukan oleh beliau? BRIM, bantuan nelayan, bantuan teksi, sampaikan tayar teksi pun boleh bagi. Tujuannya tidak lain tak bukan agar kek kekayaan ekonomi ini dikongsi oleh rakyat. Itulah matlamat UMNO. Tetapi rosaknya bila UMNO ditumbangkan dalam pilihan raya umum yang ke-14. Jadi sekarang ni warga UMNO kembalilah daripada tidur lena yang panjang. Selama ini kita lena. Buat macam mana pun calon UMNO boleh menang. Dulu letak songkok boleh menang. Itu bukan. Dunia tanpa sepadan. Hari ini rakyat melihat. Sebab itu saya berkali-kali mengatakan, setiap kali saya dapat berjumpa dengan Presiden UMNO, saya cakap change. Kita mesti berubah. Kita harus melihat spektrum politik negara kita ini harus dilangsaikan dengan penuh keikhlasan. Tidak ada tak penting pada kawan-kawan. Kawan-kawan boleh kita santuni. Dan pastikan saudara, mereka yang bergayut dengan yang amat berhormat Perdana Menteri itu, kalau mereka nak cuba nak menua suasana dalam politik, orang ini kita ketepikan. Tak usah risaulah. Mereka punya wang. Menteri apa semua. Tapi saudara ingatlah saudara, nilai wang ringgit itu tidak boleh membeli maruah kita. Ingat saudara dalam perjuangan. Sebab itu saya katakan, ketua-ketua cawangan, anda dilantik oleh ahli peringkat cawangan. Jangan sekali-kali anda menodai. Jangan sekali-kali anda khianat pada kehendak ahli. Jangan sekali anda khianat pada perwakilan. Jadi setiap perwakilan yang menghadiri mesyuarat dan sebagainya, hadir sebagai warga UMNO dengan megah. Dan kali ini kita hadir
sebagai ahli UMNO yang megah, yang bersih, tidak lagi meletakkan kekayaan itu dambaan untuk kehidupan kita. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.